Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya hari ini, Cikgu Syahidah. Hari ini kita akan belajar satu subtopik baru. Tapi sebelum tu, kita akan tengok satu video untuk sebagai gambaran awal lah tentang tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, jom kita tengok video. Lihat video ini dengan teliti dan kena pasti situasi yang terdapat dalam video ini. Okey. Okey, soalan dia, apakah situasi yang terdapat dalam video tersebut? Okey. Situasi yang terdapat dalam video itu adalah berkenaan dengan translasi, putaran, pantulan dan pembesaran yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Objektif untuk video pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Jadi kita tengok. Ini adalah transformasi yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu translasi, di mana koordinat, di mana titik dia adalah X dan Y. Manakala pantulan pada garis X atau Y. Terusnya transformasi ketiga ialah putaran 90 darjah atau 180 darjah ikut arah jam atau lawan arah jam, dan dia mempunyai pusat X, Y. Seterusnya transformasi pembesaran, iaitu dengan faktor skala berapa dan pada pusat X dan Y. Okey. Seterusnya kita tengok gambar rajah yang memerihalkan suatu transformasi, iaitu yang melibatkan objek. Bila terbentuknya image congruent, dia mempunyai 3 jenis, iaitu translasi, putaran, pantulan. Okey. Jadi untuk membezakan ketiga ini ialah pantulan adalah mempunyai orientasi berbentuk songsang, maksudnya mempunyai gambar yang terbalik, mempunyai image yang terbalik. Okey. Untuk yang translasi dan putaran ni, kita perlu lihat pada jarak di antara setiap titik sempadan. Iaitu bagi translasi, titik sempadan dia adalah sama, manakala bagi putaran, titik sempadan dia adalah berbeza. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kalau image bukan congruent, dia adalah transformasi kepada pembesaran. Maksudnya, saiz dia serupa, bentuk dia serupa tapi saiz dia berbeza. Sama ada kecil atau besar. Dia ada dua saiz dia. Itu melibatkan pembesaran. Okey, jadi hari ini kita akan tengok penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan transformasi ini. Okey, kita tengok contoh nombor 20. Seterusnya kita boleh tengok contoh 20 muka surat 159. Okey, kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan peta bagi satu kawasan hutan lipur. Kawasan berwarna merupakan habitat pegawai hidupan liar. Kawasan sisi 4 A, B, C, D dan QRSV merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okey,
Ni dengan ni adalah pondok QRSV dan ABCD. Okey, jadi kita tengok. Okey, konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan ABCD adalah imej bagi PRTU. Maksudnya kat sini ABCD adalah imej bagi PRTU. So, PRTU ni adalah objek. Okey. Sambung balik baca soalan. Di bawah gabungan transformasi UV. Okey. Ingatlah transformasi UV. Jadi kita kena ingat. Kalau transformasi UV, okey, dia kena buat transformasi UV. V adalah transformasi yang pertama. U adalah transformasi yang kedua. Okey, kita baca soalan dia. Perihalkan selengkapnya transformasi V dan U. Okey. Perihalkan selengkapnya ni maksudnya dia bagi imej dengan objek, tapi dia tak bagi tahu transformasi apa. Jadi soalan dia, kita kena cari transformasi untuk dapatkan imej ni. Kita kena cari transformasi yang dia gunakan. Okey. Mari kita tengok. Okey. Lepas kita dah baca soalan, apa yang kita kena buat? Kita keluarkan maklumat penting yang diberi. Okey, sebagai contoh saya dah keluarkan ni. Okey, dia nak transformasi UV. Okey, objek dia adalah PRTU. Okey. Dari PRTU ni, kita perlu melakukan transformasi V untuk kita dapatkan QRSV. Okay. Kalau kita tengok, PRTU ni, gambar dia lebih besar daripada QRSV. Kawasan dia lebih besar daripada QRSV. Maksudnya dekat sini, imej dia bukan kongruent. Imej dia tak sama saiz. Jadi, bila kita imej bukan kongruent, kita kena ingat yang kita belajar tadi, dia adalah melibatkan transformasi pembesaran. Okay, tengok sini, transformasi pembesaran. So, kita boleh tulis dulu kat sini. V adalah pembesaran. Okey, kita dah nampak dia ada pembesaran. Jadi, apa lagi ayat yang perlu? V adalah pembesaran. Kita cari pada pusat. Okey, kat sini. Macam mana kita nak cari pusat dia? Okey, kita buat macam ni. Okey, kita tengok satu. Okey, kamu kena sediakan kertas graf dan buat satu gambar rajah macam ni. Lukis gambar dia balik, lukis paksi dia balik. Okey, lepas tu, untuk nak cari pusat. Macam mana kita cari pusat? Untuk pembesaran, kita cari pusat dia, kita perlu sambung setiap bucu objek ke bucu imej. Okey, faham? Contoh V ni bucu dia yang asal adalah bucu pada kedudukan U, titik U. Okay, T bucu dia pada titik S. Okey. Mari kita sambung bit dia untuk setiap bucu dari objek ke imej. Kita sambung sini.
iaitu sama dengan U. Lepas tu kita tarik dia sampailah lebih sikit lah, lebih kita tarik line dia ni bagi lebih, tarik lagi lebih. Okay. Lepas tu kita tengok pula, ni bucu yang pertama. So, lepas tu kita masukkan pula bucu yang kedua. Contoh saya ambil titik sambung bucu D ni kepada bucu S. Tarik je ujung. Okay. Okay. Lepas tu kat sini kita boleh nampak kat mana titik dia, kat mana berlaku persilangan. Okay. Lepas tu, kita nampak persilangan ni. Misalnya persilangan berlaku dekat persilangan dia berlaku dekat sini. Okay, so kita dah nampak pusat dia dekat sini, di mana ini X adalah 0, Y adalah 1. Jadi, pembesaran pada pusat 0, 1, okey, dengan pada pusat 0, 1 dengan faktor skala iaitu K itu dengan faktor skala. Okey, maksudnya kita nak dapatkan faktor skala. Okay. Untuk dapatkan faktor skala, kita boleh buat macam ni. K sama dengan sisi image bahagi dengan sisi objek. Okey. Kita tengok K iaitu sisi image sama dengan sisi objek. Sisi image kita ambil, contoh kita ambil VQ per sisi objek adalah UP. Kita dapat VQ berapa unit? 1 unit. VQ adalah 2 unit bahagi dengan sisi objek 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6 unit. 2 per 6 kita boleh permudahkan. Kita akan dapat 1 per 3. Okey, jadi kita dah dapat faktor skala dia. Okay. Pembesaran pada pusat 0,1 dengan faktor skala K sama dengan 1 per 3. Okay, kita dapat faktor skala dia adalah 1 per 3. Itu transformasi untuk V. Okey. Jadi, bila kita dah dapat transformasi V, kita akan jalankan transformasi seterusnya iaitu transformasi U. Okey, bentuk padam dulu. Okey. Kita tengok. Kita dapat QRSV ni. Jadi, kita akan buat transformasi U untuk kita dapatkan image M prime iaitu A, B, C, D. Okay, nak dapat image ni pula. Kita tengok dulu. Kita banding bezakan image V, QRSV dengan image A, B, C, D. Tengok. Bentuk dia sama ke tak? Tengok. Okay, bentuk dia sama kan? Maksudnya orientasi bentuk dia sama. Okay, sama. Bila
orientasi bentuk sama, dia ada dua je jenis, iaitu putaran atau translasi. Kenapa dia bukan pantulan? Sebab kalau pantulan dia melibatkan imej menjadi songsang ataupun imej dia terbalik. Tapi dalam soalan ni, kita tengok imej dia tak songsang. Tapi orientasi dia sama. Maksudnya dia melibatkan putaran atau translasi. Jadi, untuk kita kena pasti sama ada putaran atau translasi, kita perlu cari jarak di antara setiap titik sepadan. Okey, maksudnya, tengok titik sepadan. Contoh saya pilih point Q, dia akan sama dengan point A kan. Cuba kita buat translasi. Cuba kita kira dia. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Translasi dia 6. Naik ke atas 2. 1, 2. 6, 2. Okey. Ni adalah yang Q ke A. Okey. Q ke A. Okey. Cuba kita buat pula translasi A ke Q. Kita akan sorry. A ke B. Okey. Kita akan ambil A ke B. Okey, cuba kita kira translasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Translasi dia 8, 1, 2. 8, 2. Okey. Kat sini kita dah nampak yang dia bukanlah transformasi translasi sebab titik sepadan dia tak sama. Untuk translasi, titik sepadan dia kena sama. Okey. So, kita boleh buat kesimpulan untuk QRSV akan melalui transformasi putaran untuk membentuk imej ABCD. Okey. Kita akan dulu. Okey, kita tulis U adalah transformasi putaran. Okey. Lepas tu, tengok pula putaran. Kita nak tentukan dia 90 lawan arah jam, dan tentukan arah dan juga berapa darjah dia. Okey, jadi kita tengok. Kita adam dulu semua ni. Okay, jadi kita akan tengok. Okey, kita tengok QRSV ni dia bergerak ke sini sama ada lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Okey, ni adalah arah ikut arah jam, ni arah lawan arah jam. Jadi tengok titik R dia boleh adalah samaan dengan titik B. Titik Q adalah titik A. Tengok. Kalau kita tengok, dia adalah lawan arah jam. Putaran. Okey. Lawan arah jam. Lepas tu kita tengok pula. Kalau 180 darjah, kita perlu sambung garis ini. Bila kat sini kita dah nampak ini. Putaran dia adalah 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam. Okey, kalau ada pusat, kita pilih pusat dia. Okey, tengok kat sini. Contoh dia.
Okey, contoh dekat sini, kita tengok apa yang kita kena buat adalah kita akan sambung satu titik ke satu titik yang sama untuk image dan objek ni. Contoh saya sambung titik V ke titik D. Okey, contoh saya sambung titik V ke titik D. Okey. Okey, nampak garisan dia. Lepas tu lagi satu saya sambung. Okey, sambung titik D ke V. Okey, bila kita dah sambung garisan ni, apa yang kita kena buat, bila kita dah sambung garisan ni, apa yang kita kena buat, kita perlu lukis satu garisan serenjang di mana jarak di antara image dan objek ni adalah sama. Maksudnya garisan serenjang tu berada di antara image dan objek. Okay, sebagai contoh kita tengok ini V, titik V ke titik D ada berapa unit? 1, 2, 3, 4 unit. Maka dekat tengah-tengah ni kita perlu lukis satu garisan serenjang. Tambah satu garisan serenjang. Contoh saya tarik. Lukis panjang pun tak ada masalah lah. Kita sambung je kat sini. Sambung boleh guna pembaris. Okey. Apa maksud garisan serenjang? Garisan serenjang tu adalah 90 darjah. Okey. Okey, kita tak boleh nak tentukan lagi kat mana pusat untuk putaran. Okey. Seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena sambung lagi satu titik ke satu titik. Macam tadi juga kita buat. Q ke titik A. Okey. Sama juga kita kena buat. Kita kira dulu berapa unit antara titik Q ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bahagi 2 dia akan berada di antara kotak yang ketiga. 1, 2, 3. Okey. Garisan serenjang kita akan lukis pada titik yang di tengah-tengah ni. Jadi kita dah dapat 90 darjah ni. Apa yang kita kena buat, kita tengok kat mana garisan serenjang kita bersilang. Contohnya kat sini garisan yang bersilang. Contoh kat sini garisan yang bersilang berlaku di titik sini. Jadi titik untuk putaran berlaku pada pusat 3, 6. Okey. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya kita tengok soalan B. Okay, soalan B. Soalan B. Diberi luas pondok pemerhatian A, B, C, D ialah 4,5 meter kuasa 2. Okey, tengok. Luas A, B, C, D ni adalah 4,5. Hitung luas dalam meter kuasa 2 kawasan berwarna. Maksudnya, dia nak luas kawasan berwarna, iaitu
Q, V, S, T, U. Luas kawasan berwarna. Okey. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita perlu ada satu formula. Kamu kena ingat formula ni. Iaitu, formula dia adalah luas imej sama dengan P kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi, tadi kita dah tahu kan, A, B, C, D ni adalah imej. P, R, T, U ni adalah objek. Okey. So, kita dah ada formula. Kita gantikan saja formula ni. Luas imej adalah 4,5 meter. Okey. Sama dengan K kuasa 2. Okey, kita dah dapat tadi. K dia adalah 1/3. Kita dapat jadi 1/3 kuasa 2. Kita akan darab dengan luas objek. Iaitu, ambil objek dia adalah jadi P, R, T, U. Okey. Bila kita dapat ni, kita selesaikan satu dulu. Kita buat 4/5 sama dengan, okey, kita kembangkan dulu. 1/3, okey, 1/3 kuasa 2 ni bermaksud 1/3 darab dengan 1/3 darab dengan PRTU. Okey, lepas tu kita tulis 4/5 sama dengan 1 darab 1 sama dengan 1. 3 darab 3 sama dengan 9. Darab dengan PRTU. Okay. Jadi, apa yang kita kena buat? 9, kita akan pindah pergi ke sana, dia akan jadi darab. Kita tulis 4/5 darab dengan 9, dia akan dapat 1 darab PRTU akan dapat PRTU. Okey, nak cantik kita akan ubah kat sini lah. PRTU sama dengan 4/5 darab dengan 9. Okey, kita boleh tekan kalkulator. 4/5 darab 9. Kita boleh dapat jawapan. Maksudnya, kita dapat luas PRTU adalah 40,5 meter kuasa 2. Okey, kita dah dapat luas bagi kesemua ni, PRTU. Semua ni ingat kita dapat luas bagi semua tu. Okey. Jadi, soalan dia nak luas kawasan berwarna. Okey, bila dia nak kawasan berwarna, apa yang kita kena buat? Kita akan ambil okay, yang kita dapat ni luas PRTU. Semua ni. Okey. So, lagi satu kita kena tahu. Okay, luas A, B, C, D adalah sama dengan luas Q, R, S, T. Okey, kenapa dia sama? Sebab bentuk dia sama. Dia cuma berbeza sebab dia berputar. Sebab dia melakukan tahapan putaran. Tapi bentuk dia tak berubah. Jadi, kita tahu luas QRST adalah 4/5. Jadi, untuk kita dapatkan luas kawasan berwarna, kita akan buat, okey, seterusnya kita akan buat
luas kawasan berwarna sama dengan kita akan ambil luas PRTU tolak dengan luas QRSB. Jadi kita akan dapat 40.5 tolak 4.5. Okey, kita boleh dapat kalkulator. 40.5 tolak 4.5. Jadi kita dapat luas untuk kawasan berwarna adalah 36. Okey, jangan lupa unit dia. 36 meter kuasa 2. Ini adalah jawapan untuk B. Itu luas kawasan berwarna. Okey. Seterusnya kita akan tengok contoh kedua. Okey, contoh kedua, soalan dia, A prime adalah imej bagi objek A di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan selengkapnya transformasi Q dan P. Okey, kita dah tahu A prime ni adalah imej dan A ini adalah objek. Okey, so lepas kita dah baca soalan, kita boleh keluarkan maklumat apa yang dia nak. Dia nak transformasi PQ. Okey, macam biasa kalau ada PQ, kita akan buat Q sebagai transformasi yang pertama. P adalah transformasi yang kedua. Okey, jadi tengok kat sini. A adalah objek. Akan melalui transformasi Q untuk dapat imej yang pertama. Okay. Untuk soalan ni, imej pertama tidak diberi. Macam contoh tadi, imej pertama dan kedua diberi. Tapi untuk soalan ni, imej pertama dia tidak diberi. Jadi kita kena cari. Okay. Lepas kita dah dapat imej pertama ni, kita akan buat transformasi P. Untuk kita dapatkan imej A prime, iaitu imej ni yang dah dibagi siap. Okay. Jadi, so apa yang kita kena buat? Kita kena tentukan transformasi apa yang dia gunakan untuk dapat setiap imej-imej ni. Jadi, kita perlu check dulu. Kita tengok, kita boleh banding bezakan imej A dengan A prime. Objek A dengan imej A prime. Kita boleh banding bezakan dia dulu. Kita tengok, bentuk dia sama kan tak? Kalau tengok A dengan A prime ni, kita boleh nampak bentuk dia adalah bertentangan ataupun songsang ataupun terbalik. Okey, bentuk dia adalah terbalik. Bila organisasi bentuk songsang ni, kita kena ingat kalau songsang dia melibatkan transformasi pantulan. Okey, transformasi pantulan. Jadi untuk kena pasti pantulan, kita buat, kita tulis siap kat sini Q. Okey, kita akan tengok kat sini. Okey, dia transformasi pantulan. Okey, jadi kita tengok, kita perlu kira berapa unit jarak dari titik sini, bucu sini ke titik sini. Okey, kita kira dari titik unit dia 1, 2, 3, 4. Okey, dia ada 4 unit. Tapi untuk pantulan kita perlu bahagi 2 sebab dia nak sama panjang. Jarak dia mesti sama kalau pantulan. Jarak dia mesti sama dari garisan pantulan. Jadi kita dapat 2 unit. Jadi beza unit, jarak unit untuk ke garis pantulan adalah 2 unit. Jadi kita kira balik unit dia 1, 2. Jadi sini pun 1, 2. Jadi kita dah dapat garis pantulan dia adalah aksi Y. Okey.
Kita dah dapat, kita boleh tulis pantulan pada faksi Y. Okey. So, kita dah dapat pantulan pada faksi Y. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Bila kita dah dapat pantulan pada faksi Y, kita boleh lukis imej yang asal ni. Maksud saya imej yang pertama ni yang kita dapat lepas kita buat pantulan. Kita boleh lukis balik kat sini. Tengok objek, jarak, unit-unit dia yang sama. Okay, kita lukis balik kat sini. Tengok. Okay, kita lukis kat sini. Dia akan lagi bersam kat sini. Kat sini. Okey. 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 Ni adalah imej pertama lepas pantulan. Okey. Kita dapat Q adalah transformasi pantulan. Okey, seterusnya. Imej yang kita dapat ni, dia akan jadi objek untuk kita buat transformasi P untuk kita dapatkan A prime ni. Tengok dia guna transformasi apa. Okay. Maksudnya, dari imej pertama ni, dia melalui transformasi apa, dia dapat imej A prime. Okay. Mari kita tengok. Kalau kita tengok sekarang, kita boleh nampak kan. Okay, ni kita saya labelkan lah. Ni imej yang satu, ni yang nombor 2. Okay, kita tengok banding beza. Nombor 1 dengan 2 ni. Imej nombor 1 dengan 2. Tengok. Imej 1 ni kecil. Imej 2 ni besar. Tu, dia melibatkan kecil dan besar. Dia adalah imej dia tak kongruent. Bila imej tak kongruent, dia melibatkan pembesaran. Okey, jadi pembesaran. Kita boleh tulis P transformasi pembesaran pada pusat. Okay, pada pusat. Macam kita tentu pusat. Macam contoh yang pertama kita buat tadi. Kita perlu buat satu garisan. Sambung bucu ke bucu. Dan terdapatkan garisan yang bersilang. Contoh saya ambil bucu sini. Saya akan bertemu dengan bucu sini. Okay, kamu boleh guna pembaris. Boleh guna pembaris untuk garis. Kalau kamu garis lebih pun bagus, lagi bagus. Okay. Kita nampak bucu tu ke situ. Kita ambil bucu ni lagi satu. Dia akan garis ke bucu sini. Kita ambil lagi satu lah garis dia. Kita ambil bucu sini. Dia akan bertemu dengan bucu kat sini. Okay, berdasarkan garis-garis ni, kita dah boleh nampak kan. Okay. Bila kita dah buat semua garisan-garisan ni, kita perlu pilih dekat mana garisan tu bersilang. Okay, kita nampak dekat sini garisan dia bersilang. Jadi, kita nampak dia bersilang pada pusat 2. Yang sini adalah 3 pada pusat 2, 3 dengan faktor skala okey, maksudnya kita cari K. Okey, jadi kan K sama dengan sisi imej bahagi dengan sisi objek. Okey. Jadi kita masukkan sisi imej dan objek. Contoh saya ambil sisi sini lah. Sisi imej dah 1, 2, 3, 4. Sisi
imej dia 4, isi objek dia 1, 2. Jadi faktor skala dia adalah 2. Jadi pembesaran pada pusat 2, 3 dengan faktor skala 2. Okey. Faham? Okey. Jadi harap kamu faham lah bila saya bagi dua contoh ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Saya rasa sampai sini sahaja penerangan saya. Jadi, ini adalah lembaran kerja kamu. Nanti saya akan bagi. Sama ada kamu snap ataupun saya akan bagi dekat kamu. Okey. Lepas tu, saya nak kamu buat latihan kendiri 5.3. Saya bagi kamu buat soalan satu je. Soalan satu je. Lepas tu nanti hantar kat saya. Tapi kalau rajin, bolehlah buat soalan 2 ni sekali. Tapi soalan satu ni wajib buat lah. Okey, ni soalan-soalan SPM. Yang lepas-lepas lah. Okey, seterusnya saya akan bagi kamu link ke quiz. Quiz ni kamu jawab dalam masa 5 minit. Dia cuma ada 10 soalan. True atau false saja. Kamu pilih je tu je. Lepas tu saya akan bagi link exit ticket ni untuk refleksi lepas kamu tengok video saya. Kamu jawab refleksi ni ya. Refleksi ni wajib. Dia akan dikira sebagai kehadiran. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.